Matematik dan seni bina seringkali dikaitkan dalam pencarian struktur dan juga keindahan lakaran sesuatu bangunan. Antara elemen geometrik matematik yang sering digunakan adalah segi empat sama, segi empat tepat, bulatan dan juga tiga dimensi. Penggunaan yang tepat elemen-elemen ini akan menghasilkan bangunan yang berfungsi dengan baik. Sejarah dihalusi, binaan dikaji, keindahan dikagumi. Bersama saya dalam Tiang Dimensi. Ada kalanya kita tidak sedar kita mempunyai warisan seni bina yang tersendiri. Mungkin pada segelintir Masjid Al-Muhsinin Sungai Kandis ini kelihatan biasa. Tetapi masjid yang berusia 100 tahun ini menyimpan 1001 sejarah yang tersendiri. Masjid Al-Muhsinin adalah antara masjid tertua di Selangor. Walaupun ada penambahan struktur baru, namun rupa bentuk asas yang utama masih kuat untuk menonjolkan tentang kesenian binaannya. Baiklah, untuk bercerita mengenai sejarah serta asal-usul Masjid Al-Muhsinin yang terletak di Sungai Kandis, Kelang ini, saya bersama dengan nazirnya, Ustaz Ahmad Ihsan bin Nasiran. Terima kasih banyak, Ustaz. Baiklah, mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit sebanyak latar belakang Masjid Al-Muhsinin ini. Alhamdulillah, Masjid Al-Muhsinin dibina pada tahun 1917, dibina oleh penduduk tempatan. Dan ikut sejarahnya, penduduk tempatan itu pun yang mengetuai pembinaan ialah asal daripada Tanah Jawa. Datang dalam tahun 1914 melalui inisiatif dia itulah. Nama dia Abdul Rahman. Dialah ibarat dialah arkitek, dialah perancang utama lah. Dan kerja-kerja ni dibuat oleh 3 orang tukang utama lah. Dan dibuat secara gotong royong waktu malam. Sebab siang dia buat kerja, siang kerja mencari nafkah, jadi malam lah gunakan lampu gasolin tu. Itulah sebagai kerja-kerja untuk pinjaman kerja-kerja. Berapa lamakah tempoh untuk menyiapkan masjid ini ketika itu? Kerja-kerja tu bukan masa lama lah, sebab tanah tiang-tiang kayu-kayu diambil daripada Tanah Jawa. Susunya tiang pan ni diambil daripada Jepara. Atau Jawa kata Ceporo lah. Jawa. Dialirkan daripada Pulau Bangkelang sampai ke sungai, sebab ujungnya ada sungai. Di sungai itu ditarik dengan kereta kuda ke sini untuk tiang empat ni lah. Dan tiang empat ini masih kekal di masjid ini sehingga sekarang. Masih kekal lagi hingga sekarang. Kalau kita lihat, adakah sebab itu kerana tukangnya berasal daripada Jawa, sebab itulah struktur bumbung yang kita lihat di masjid ini menyerupai struktur bumbung di Demak, Indonesia. Adakah kerana pengaruhnya disebabkan tukang tersebut berasal daripada tanah Jawa? Betul lah, di antaranya sebab pengasas itu memang daripada Jawa. Dan kebetulan dia dapat Pak Mertu pun daripada Jawa juga. Jadi dia memang asal daripada Jepara. Daripada Jepara tu asal unsur-unsur Demak tu lah. Sana seni-seni Demak tu, unsur tu yang bawa sini. Dari awal pembinaannya, masjid ini tidak mengalami perubahan. Hinggalah pada tahun 1980, apabila binaan tambahan dilakukan di sebelah kiri masjid. Kos binaan masjid adalah hasil derma dan infak orang ramai. Disebabkan penambahan jemaah pada 1986, sekali lagi binaan tambahan perlu dilakukan bagi keselesaan jemaah. Hasil gotong royong, derma dan kutipan masyarakat setempat telah menjayakan kerja-kerja pembesaran masjid ini. Struktur asal di bahagian tengah tetap dikekalkan hingga ke hari ini. Walaupun binaan asalnya daripada kayu, namun hingga kini tiang empatnya tetap kekal berdiri kukuh.
Pembinaan asasnya banyak menggunakan salak dan tanggam. Dengan kualiti kayu yang sangat baik, kerja-kerja penyelenggaraan bukanlah menjadi suatu masalah yang besar. Namun, pihak masjid sentiasa memantau apa jua kerosakan dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya. Baiklah Ustaz, saya tertarik dengan sebenarnya antara aktiviti serta fungsi yang dimainkan oleh masjid ini. Kalau kita lihat, ia juga merupakan pusat pendidikan agama kerana sebelah masjid itu dapat madrasah. Dan sekarang juga tak pernah sunyi dengan aktiviti-aktiviti yang dia adakan. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit sebanyak apakah aktiviti yang dijalankan oleh masjid ini? Alhamdulillah setakat ini boleh katakan setiap malam kita ada aktiviti lah. Selain pengajian, kalau hari-hari sambutan tertentu kita adakan sambutan. Dan untuk aktiviti cuti sekolah memang setiap kali cuti kita buat untuk pengisian budak-budaknya lah. Dan kalau hari-hari selainnya kita mungkin buat qiyamul lail dan sebagainya lah. Kalau bulan puasa memang kita aktif lah. Bulan puasa kita buat untuk tadarus, qiyam dan iftar bersama dengan budak-budaknya lah. Alhamdulillah setakat ini sambutan penduduk dengan izin Allah bolehlah hadir bersama demi memakmurkan masjid kita lah, insyaAllah. Bagaimana Ustaz melihat pembinaan Masjid Al-Muhsinin ini telah menyatu padukan penduduk kampung Sungai Kandi sini? Alhamdulillah, sebenarnya kita nampak dari segi kerukunan lah. Yang saya nampak memang kesatuan dari segi nak membangun masjid tu ada. Sama dari segi bangunan, dari segi sokongan program. Program ni kalau tak ada sokongan ibu bapa pun kita tak boleh jalan. Kalau setakat kita tak ada sokongan mereka lah. Jadi kita amat bersyukur lah dengan kerjasama yang diberi kepada Korea Masjid Al-Muhsinin. Baiklah, terima kasih Ustaz kerana sudi berkongsi cerita mengenai sejarah serta seni bida Masjid Al-Muhsinin yang terdapat di Sungai Kandi Kelang ini. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Struktur bumbung masjid ini menyerupai Masjid Demak di Indonesia, sejajar dengan pengaruh kerajaan Demak ketika itu sebagai pusat penyebaran Islam utama. Selain itu, di sebalik kesederhanaan masjid ini terus memainkan peranan utamanya sebagai pusat penyebaran ilmu Islam di Qaryah ini. Dahulunya dikenali sebagai Museum Kenangan. Bangunan Sultan Sulaiman ini dibina pada tahun 1909 dan kemudian disegarkan menjadi Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Bangunan yang gah ini merupakan bangunan yang paling lama dan paling banyak sejarahnya di Kelang. Keindahan seni bindanya seiring dengan keindahan bahan koleksi eksklusif yang dipamerkan. Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz membuktikan hubungan istimewa antara Sultan dan rakyat jelata. Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz ialah galeri mengenai koleksi peribadi yang dikumpulkan oleh Sultan Selangor yang ke-8 iaitu Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Ash, Ibni Almarhum Sultan Lembaga Mendaran Kelang terus menduduki bangunan ini sehinggalah ke tahun 1974. Bangunan kolonial dua tingkat ini secara keseluruhannya bercirikan seni bina neoklasik. Ia dapat dilihat pada fasad bangunan terutamanya pada tiang-tiang besar dan pedimen berbentuk segitiga di bahagian bumbung. Penggunaan tiang-tiang ini melambangkan kekukuhan sistem pentadbiran kerajaan Inggeris pada ketika itu. Bangunan ini dibina secara simetri, iaitu bahagian tengah bangunan diaplikasikan sebagai asas binaan untuk membagi sayap kanan dan sayap kiri bangunan. Bangunan ini terbentuk seperti bentuk U yang merujuk kepada ciri-ciri keseimbangan dalam seni bina neoklasik.
Keseimbangan dan keharmonian ini terselah dengan terdapatnya beberapa elemen seni bina tiang di daun tingkap, kekisi pintu, beranda dan serambi anjung di kedua-dua sayap kanan dan kiri. Berkat keprihatinan dan kesedaran akan kepentingan bangunan ini, maka pada tahun 2002, Sultan Sharafuddin Idris Shah, Sultan Selangor ke-9 menitahkan agar bangunan Sultan Sulaiman ini dibaik pulih untuk dijadikan galeri diraja Sultan Abdul Aziz. Kerja-kerja pembaik pulih bermula pada Januari 2005 dengan menitik beratkan aspek konservasi bagi mengekalkan keaslian seni bina bangunan seperti yang dikendaki Baginda Sultan. Kerja-kerja konservasi selesai dilaksanakan setahun kemudian, diikuti dengan kerja-kerja susun atur dalaman yang juga memakan masa selama setahun untuk disiapkan. Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz ini telah dirasmikan pada 17 Oktober 2007 dan dibuka kepada umum pada 1 November 2007. Galeri ini menyimpan lebih 1,500 koleksi peribadi almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Segala koleksi cenderamata ini adalah hadiah dari rakyat jelata, sumbangan pemimpin-pemimpin, raja-raja dan ketua-ketua negara dari seluruh dunia. Ia turut menyimpan khazanah Kesultanan Selangor dan artifak peninggalan sultan-sultan yang terdahulu yang menjadi tarikan utama setiap pelawat yang berkunjung ke galeri ini. Susun atur dalaman galeri Diraja Sultan Abdul Aziz memberi penceritaan sejarah tentang penubuhan institusi Kesultanan Selangor yang bermula pada tahun 1776 sehingga kini. Walaupun fungsi bangunan Sultan Sulaiman telah berubah, namun struktur asal bangunan ini masih dikekalkan seperti mana ianya dibina sekurun yang lalu. Bangunan ini juga dikenali sebagai Rumah Putih oleh penduduk Kelang. Ini kerana keunikan reka bentuk pada pintu, tingkap, kekisi, anjung dan juga warnanya. Ia sering menjadi tumpuan pengunjung dalam dan luar negara. Sekaligus ia menjadi kemegahan penduduk Kelang dan juga penduduk Selangor secara keseluruhan. Istana Al-Aidin atau Istana Bandar dibina pada tahun 1899. Istana ini mempunyai pengaruh seni bina tempatan, kolonial dan juga Moorish. Sultan Al-Aidin menduduki istana ini selama 35 tahun sehinggalah kemangkatannya pada 1938. Dihiasi dengan ukiran konkrit yang rumit dan terperinci beserta kegemilangan reka bentuknya menjadikan Istana Bandar sebagai antara warisan seni bina paling berprestij di Malaysia. Baiklah, untuk menyingkap sejarah Istana Bandar ini, saya bersama dengan penolong kuratornya, Encik Muhammad Aidi Khairul Nizam bin Rashid. Terima kasih banyak, Encik. Sama-sama. Baiklah, mungkin boleh ceritakan sedikit sebanyak sejarah serta asal-usul Istana Bandar ini. Istana Bandar dibina pada 1899 apabila pertabalan Sultan Selangor yang kelima iaitu Sultan Al-Aidin Sulaiman Shah selepas kemangkatan Ninda Baginda iaitu Sultan Selangor yang keempat, Sultan Abdul Samad Baginda telah mendirikan Istana Bandar ini sebagai tempat bersemayam Baginda bersama ahli keluarga istana lah. Baiklah, apakah fungsi istana ini semasa pemerintahan Sultan Al-Aidin? Fungsi Istana Bandar selain pada tempat bersemayam Baginda Tuanku sebagai lambang pemerintahan Baginda ataupun kekuasaan semasa Baginda bertahta di Jugera Kuala Langat ini. Baiklah, bercerita mengenai struktur binaan, apakah pengaruh yang terdapat pada binaan seni bina Istana Bandar ini?
Istana Bandar ni sebenarnya adalah ilham citarasa ataupun seni yang digarapkan oleh baginda iaitu Sultan Selangor yang kelima. Baginda Tuanku menghasilkan satu gabungan seni yang kita katakan amat menarik dan indah. Apa yang ada di dalam Istana Bandar ni, kita boleh lihat seni bina Melayu dan juga gabungan seni bina kolonial ataupun Inggeris. Pintu masuk utama ke istana ini dihiasi dengan ukiran konkrit yang rumit dan terperinci, bermotifkan bunga. Struktur tiang di atas tanah yang berukuran 50 x 50 cm dan di tingkat atas berukuran 40 x 40 cm dihiasi dengan tanaman dan motif bintang tunggal. Papan tumpu kasau dihiasi dengan bulan sabit dan bintang simbol Islam. Jelas di sini adanya tekanan yang kuat terhadap seni bina Moor yang tergambar pada pintu dan tingkap. Gambaran motif Arab daripada seni bina Timur Tengah kelihatan menghiasi tepi pintu dan tingkap. Struktur utama bangunan adalah daripada konkrit, marmar dan kayu cengal. Dinding penahan beban diplaster dan disokong dengan struktur tiang dan alang. Koridor dengan ruangan terbuka lebar di tingkat atas disokong oleh sistem struktur rentangan yang panjang. Lantai di tingkat bawah menggunakan jubin marmar, manakala tingkat atas menggunakan kayu keras cengal. Tangga pusaran utama yang terletak di pintu masuk istana dibuat daripada konkrit dengan menara berada di bahagian atas peleparnya. Bergerak ke hadapan, apakah rancangan kerajaan negeri untuk Istana Bandar ini? Sebenarnya kerajaan negeri memang mengambil berat terhadap bangunan-bangunan lama dan begitu juga dengan Istana Bandar ini. So inisiatif daripada kerajaan negeri seperti memelihara bangunan tu kita memang selalu menitik beratkan, tetapi seperti maklum kita nak menjaga sesebuah bangunan lama tu amat tinggi penggunaan kosnya. So kami daripada Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor telah melakukan kerja-kerja baik pulih di peringkat awal terlebih dahulu sebelum dia menjadi lebih teruk lagi. Sebenarnya apakah bentuk cabaran dari aspek pemuliharaan ni? Okey, cabaran bagi pemuliharaan bangunan ni memang besar sebenarnya. Cabaran material penggunaan membaik pulih di dalam Istana Bandar ni memang amat berbeza pada zaman kini. So kita banyak melakukan aplikasi dari kajian. Baiklah, sebenarnya siapakah individu yang bertanggungjawab melukis pelan serta memberikan ilham untuk Istana Bandar ini? Bagi saya, individu lah kalau yang dimaksudkan oleh Ana tadi yang amat bertanggungjawab terhadap pembinaan Istana Bandar ni adalah baginda Tuanku sendiri iaitu Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Baginda mempunyai kelulusan yang tinggi ketika itu. So tidak hairanlah baginda yang mengaplikasi tentang seni yang baginda minat di dalam bidang seni bina. So apa yang kita lihat pada hari ini Istana Bandar memang baginda Tuanku lah yang cetusan ilham dan idea almarhum Tuanku sendirilah. Terima kasih banyak-banyak ya Encik Aidin sudah berkongsi cerita mengenai sejarah Istana Bandar ini ataupun dikenali sebagai Istana Alauddin ya ataupun Istana 40 bilik. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Itu saja. Terima kasih Encik Aidin. Okey, sama-sama kembali. Istana ini dibina di atas tanah seluas 12.96 ekar. Ia dibahagikan kepada 3 hierarki ruang utama iaitu ruang umum bagi kegunaan rakyat, ruang separa umum bagi kegunaan pekerja istana dan juga ruang persendirian bagi kegunaan kerabat diraja. Ia mempunyai 40 bilik kesemuanya. Secara keseluruhannya, Istana Bandar ini sangat unik dan penuh dengan sejarah dan amat penting kepada baginda Sultan dan juga rakyat jelata.
Bidang seni bina sentiasa mencuba untuk membuat pencapaian yang lebih tinggi, bukan sahaja daripada aspek fungsi, malah estetik, makna dan juga falsafah di sebaliknya. Di sebalik keindahan seni bina yang gah, semuanya saling berkait rapat dengan keindahan struktur matematik.